علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Yang dimuliakan seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat. Jadi pada hari ini kita sambung balik perbincangan kita muka surat 34. Surat 34. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi fid daraini amin. Rukun iman yang ketiga iaitulah beriman dengan segala malaikat. Ini di antara kewajipan yang wajib kita beriman. Rukun iman yang pertama beriman dengan Allah Ta'ala. Rukun iman yang kedua beriman dengan segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan rukun iman yang ketiga, seperti mana yang kita maklum, beriman dengan segala malaikat. Baik. Rukun iman yang ketiga beriman dengan segala malaikat. Beriman dengan segala malaikat ini ada dua cara dia. Cara yang pertama beriman, yakni percaya dengan malaikat dengan secara ijmal, umum. Iaitu beriman dengan malaikat secara umum. Wajib kita beriman dan percaya, i'tiqad, teguh dalam hati kita bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak malaikat alaihimussalatu wassalam. Malaikat ni banyak. Yang tidak diketahui bilangannya, bilangan malaikat secara tertentu. Kita tak tahu. Wallahu alam. Ini hanyalah di dalam ilmu Allah Ta'ala. Adapun kita hanya tahu secara umum, malaikat ni amat banyak. Banyak mana? Wallahu alam. Tidak diketahui bilangannya, bilangan malaikat dengan tertentu. Melainkan yang tahu tu Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala lah yang mengetahui bilangan malaikatnya yang secara tertentu. Adapun kita mengetahui secara umum. Mereka itu malaikat alaihimussalatu wassalam, dijadikan dia akan malaikat. Dijadikan akan dia akan malaikat. Itu oleh Allah Ta'ala yang maha termulia. Dijadikan malaikat tu daripada nur. Itu asal kejadian malaikat daripada cahaya. Manusia daripada tanah. Malaikat daripada nur. Jin daripada api. Itu asal kejadian makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala kuasa apa sahaja. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap suatu itu amat kuasa.
Jadi malaikat ni Allah Ta'ala jadikan daripada nur. Tidak lagi, tidak lelaki, tidak perempuan. Jadi malaikat ni tidak ada jantina. Tidak ada lelaki dan tidak perempuan. Oleh kerana itu mereka tidak bernikah. Malaikat ni tak nikah kahwin. Itulah disyariatkan kepada kita. Dihantar, dilantik kepada kita seorang Rasul untuk menyampaikan hukum hakam agama. Wa ma'alal Rasul illal balagh. Tidak ada pekerjaan Rasul melainkan menyampaikan. Jadi, Rasul ni manusia yang Allah Ta'ala lantik kepada kita untuk mengajar manusia dan jin. Allah Ta'ala tak lantik malaikat sebagai Rasul kerana malaikat dia tak sama dengan manusia. Malaikat tak lelaki, tak perempuan, tak nikah, tak kahwin, tak ada nafsu. Jadi kalau Allah Ta'ala lantik Rasul daripada kalangan malaikat, orang akan petikai. Orang kata tak apalah malaikat dia tak ada nafsu. Bolehlah ibadat banyak. Tetapi tak. Allah Ta'ala tak lantik malaikat. Allah Ta'ala lantik Rasul. Untuk mendidik kita hukum hakam. Macam mana kehidupan kita. Berumah tangga, makan, minum dan seumpamanya. Maka sesuailah untuk mendidik manusia. Dan begitu juga mendidik jin. Jin ni pun macam keadaan manusia. Cuma kita tak nampak. Dan ada beberapa kelainan jin dengan manusia ni, terutamanya apabila kita ni manusia baligh umur 15 ataupun 9 tahun ke atas. 9 tahun apabila keluar tanda-tanda baligh ataupun 15. Tetapi jin apabila dilahirkan terus baligh. Dan beza kita dengan jin, iaitulah kita ni nampak, jin manusia tak nampak kebanyakannya. Tapi ada yang Allah Ta'ala bagi nampak, dapat nampak lah. Adapun orang yang kebiasaan macam kita ni, kita tak dapat lihat jin. Baik. Jadi kita bincang malaikat, Allah Ta'ala jadikan daripada nur, cahaya. Tak lelaki, tak perempuan. Tidak makan dan tidak minum. Malaikat ni tak makan, tak minum. Adapun manusia, kita kena makan, minum. Begitu juga jin. Jin pun makan juga walaupun lain cara. Jin ni dia sedut zat. Dia sedut zat. Tulang dan seumpamanya. Manusia kita makan macam kita lah. Adapun malaikat tak makan dan tidak minum. Tidak tidur. Tidak beristeri. Tidak bernikah kahwin. Dan tidak beranak. Mereka itu malaikat. Lepas tu, macam mana mereka ramai? Allah Ta'ala jadikan mereka seperti benda-benda yang lain. Allah Ta'ala terus buat malaikat ni tanpa nikah kahwin, malaikat tu, dan tanpa daripada peranakan. Itu malaikat. Tidak beristeri dan tidak beranak. Mereka itu malaikat alaihimussalatu wassalam. Tidak derhaka sekali-kali. Mereka itu malaikat alaihimussalatu wassalam. Tidak derhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu malaikat. Boleh merupa berbagai-bagai rupa yang diizinkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Ini kelebihan malaikat. Tak ada pada kita. Yang boleh rupa ni, tukar macam-macam rupa ni dua. Jin dan malaikat. Jin pun boleh tukar rupa, malaikat pun boleh tukar rupa. Jin selalunya, almarhum Tok Saleh dia kata, jin ni dia rupa ulang. Ulang, anjing. Tu kalau kita mimpi ulang, kebanyakan tu dia berpunca daripada kaitan dia dengan jin. Ulang ni pula banyak tafsiran mimpi dia. Kalau macam ulang sawah tu belit kita. Ataupun bukan belit lah. Dia main-main dekat kita tu. Hak tu orang suka kat kita. Tapi kalau ulang tu patuk, tu kebanyakan syihir. Dah mula
masuk ke dalam badan kita. Kalau ulang patuk, kebanyakan tu sihir dah masuk ke dalam badan kita. Ataupun anjing. Itu pun sama jin juga. Kalau dia tak tokak kita, tak apa. Kalau dia tokak kita, maknanya sihir itu dah masuk ke dalam badan kita. Itu tafsir mimpi. Kebanyakan kita tengok daripada huraian yang ditafsirkan oleh Ibnu Sirin. Dalam huraian tafsir mimpi. Baik. Itu kalau kita mimpi macam tu, kita baca ayat kursi dan seumpamanya. Minta Allah Ta'ala pelihara kita. Minta Allah Ta'ala lindung kita daripada perkara-perkara yang tak elok. Daripada gangguan-gangguan syihir, gangguan-gangguan jin. Maka kita bacalah isi bahar ke, ataupun ratih al-haddad ke. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita. Jadi jin, dia boleh merupa, dan begitu juga malaikat alaihi wassalatu wassalam. Kebanyakan malaikat ni, dia berupa dengan rupa manusia yang kacak, yang handsome. Kalau kita pergi ke Mekah, kalau kita tengok orang black-black, jangan kita ni kata macam-macam. Jangan kita kata sebarangan. Ditakuti, kita kata kepada malaikat yang merupa dengan merupa manusia, ataupun wali-wali Allah Ta'ala yang kita tidak ketahui. Banyak benda-benda pelik yang berlaku di Tanah Suci Mekah ataupun Madinah Al-Munawwarah. Kita kena berhati-hati. Kena cermat mulut kita. Walaupun pengemis meminta sedekah daripada kita, kalau kita tak mau bagi, kita jangan kata huduh, jangan kata apa-apa. Cuma, kebanyakan di Mekah ni kita tunjuk. Minta kepada Allah Ta'ala. Tak isyarat lagu tu. Kalau kita, orang kata apa, macam rimah sangat, banyak orang yang minta, maka kita boleh tunjuk, minta kepada Allah Ta'ala. Jangan kita kata sebarangan. Kalau kita ada lebih, kita bagi. Tapi bagi di Mekah ni, ataupun Madinah, jangan bagi dalam bentuk di depan khalayak yang ramai. Dia kan mai lagi. Peminta-peminta sedekah yang lain. Terkadang, dia rabut baik duit kita. Dia rabut baik duit kita. Itu kadang-kadang, orang kata, ada ke di Mekah macam tu? Tok Isalih kata, Mekah ni bukan syurga lagi. Syurga baru tak ada penyuri. Mekah ni dia ada ujian lagi. Madinah ni dia ada tempat ujian lagi. Yang bersih, syurga nanti. Itu tak ada lah. Tak ada orang curi dah di syurga nanti. Baik. Jadi malaikat ni makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala jadikan daripada nur. Malaikat ni ramai, kita tak tahu bilangan dia, amat-amat banyak. Dan mereka itu tidak ada jantina, tidak lelaki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak beristeri, tidak bernikah kahwin. Kerja mereka taat. Kerana mereka itu maksum. Sebab apa taat? Maksum. Kerana mereka tidak ada hawa nafsu. Itu jawapan dia. Kita ni ada hawa nafsu. Oleh kerana itulah kita nak ni, nak tidur, nak makan, nak berjalan. Kerana ada hawa nafsu. Malaikat tak ada. Kerja dia taat semata-mata. Itulah. Kalau Allah Ta'ala buat Rasul ni malaikat, daripada kalangan malaikat, orang boleh bertikai. Orang kata tak apalah, malaikat tak ada nafsu. Bolehlah taat. Kita ni mana nak boleh? Boleh bertikai lagi. Tapi apabila hantar Rasul, habis. Kita tak boleh hujah dah. Rasul pun manusia. Tetapi manusia yang istimewa. Yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Rasul itu pun maksum. Alaihi wassalatu wassalam. Terpelihara mereka daripada melakukan dosa. Yang kita bincang dah pada bab amanah Rasul itu. Mereka dipelihara kerana maksum. Terpelihara daripada melakukan dosa. Baik. Kedua, iaitu cara beriman dengan malaikat. Yang cara yang kedua, beriman secara tafsil, detail. Beriman dengan secara detail. Habis? Beriman dengan secara tafsil, detail itu
Iaitu wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya ada 10 malaikat yang telah diberi tugas oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi tugas dengan tugas-tugas yang tertentu kepada malaikat itu. Dan ada hubungan tugas itu dengan kita, iaitulah manusia. Ni kita kena tahu secara tafsil, detail. Baik. Jadi cerita malaikat ni banyak. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi nampak kepada sesiapa yang Allah Ta'ala izin, dia dapat nampak. Jadi ada satu cerita ni, seorang kawan saya, dia orang Penang, dia kerja di Telekom. Anak dia meninggal. Meninggal tu pula dalam usia yang muda, dalam 21 lagu tu lah. Kemungkinan serangan jantung. Dan dia kena postmortem lah. Dengan takdir Allah Ta'ala, apabila pengurusan jenazah dia tu, mudah semualah, ayah dah cerita. Budak baik. Tak pernah sakiti hati ibu dan ayah, dan ibu ayah pun sayang sangat kepada si mati tu. Dia cerita anak dia meninggal lah. Saya pun tak ada jumpa anak dia. Ayah dia cerita. Lepas daripada tu, ke bumi pada waktu malam. Yang mai tu, yang semayang tu lebih kurang dalam 300 orang lah. Kawan-kawan ayah dia tu ramai. Ayah dia tu Tok Bilal. Di masjid sebelah Pendang tu, saya tak ingat dah. Turun-turun tu batu-batu pot tu, saya tak ingat. Lepas tu, sewaktu semayang tu, rumah dia ni depan kubur. Kubur depan masjid. Ni masjid, kubur, lepas tu rumah dia. Kakak-kakak dia ni tengok orang, penuh masjid. Yang mai tu sekitar 300 orang. Tapi nampak macam sembahyang tu penuh masjid. Dan masa orang kata apa, nak bawa jenazah tu mai ke kubur pun, kakak-kakak dia tengok daripada rumah tu, tengok penuh. Pakai putih dan ketinggian mereka tu seakan-akan sama. Seakan-akan sama. Orang 300 orang aja, tapi nampak macam penuh. Kalau penuh tu mesti ribuan. Ibu dia pun cakap macam tu juga. Masa tengok tu dia pun tak kata apa lah. Selepas siap ke bumi apa dalam sehari 2 hari tu, pakak bercakap. Kak dia pun nampak. Mak dia pun nampak. Ayah dia tak so kira lah. Ayah dia tu tak tahu apa dah masa tu. Duk urus jenazah. Jadi kebarangkalian lah. Kebarangkalian malaikat bersama. Ataupun walaupun tidak malaikat, makhluk-makhluk yang lain daripada alam ghaib. Wallahu a'lam. Itu maknanya berlaku benda ni sekiranya Allah Ta'ala tunjuk kepada sesiapa yang Allah Ta'ala nak, nescaya dapat lihat, dapat nampak. Dapat nampak perkara-perkara yang macam ni. Tapi ayah dia rujuk kepada banyak tok guru, kebanyakan kata itu kehadiran malaikat lah. Mungkin anak ni ada kelebihan, dia baik, soleh, orang yang baik, mati di usia muda, tak ada dosa. Kemungkinan macam tu. Dan Tok Ui Saleh cerita juga, semasa Tuan Guru Haji Ahyat Indonesia meninggal di Mekah Al-Mukarramah, pun kisah dia begitu juga. Sehingga kan ada ulama-ulama yang diberi oleh Allah Ta'ala lihat malaikat-malaikat ni bergantung di pengusung Tuan Guru Haji Ahyat Indonesia apabila melarat daripada Masjidil Haram ke perkuburan Ma'ala, ada dapat yang melihat para malaikat yang begitu ramai menyertai pengkebumian Tuan Guru Haji Ahyat. Tuan Guru Haji Ahyat Indonesia yang wafat yang meninggal di Mekah Al-Mukarramah, yang dikebumikan di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Itu cerita-cerita
wali-wali. Cerita-cerita orang yang diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Habis itu. Nah, jadi kita kalau nak malaikat ni suka dengan kita, bersama dengan kita, maka kita ikut pantang-pantang dia. Apa dia pantang dia? Dalam rumah, jangan bagi ada tokong. Kita nak ada tokong macam mana? Kita orang Islam, tak sembah tokong pun. Orang kata. Tak. Ada tak patung yang berjasad? Seperti kuda yang cukup sifat dia. Kita letak atas meja sebagai hiasan. Ataupun benda-benda yang berjisim, berjasad, bertubuh. Walaupun kecil, tetapi sempurna tubuh dia. Nah, macam ukiran kuda, ukiran lembu, ukiran ikan mah dulu ni orang buat tabung. Sempurna. Sekiranya kalau kita bubuh roh, akan hidup. Walaupun besar benda tu, walaupun kecil, hidup. Itu dikira, kalau hiasan dikira sebagai asnam tokong. Kalau ada benda tu, malaikat tak masuk. Malaikat tak masuk. Habis. Baik. Kita tengok lagi. Siapa ni? Haji Turidi nama ni. Mic buka. Okey. Tertekan. Baik. Kemudian, apa lagi pantang malaikat? Jangan ada benda tu najis. Kalau kita ni pakaian kita najis, dia tak duduk dengan kita lah. Dia pergi kat lain. Kecuali yang masih duduk, malaikat Ratik dan Atik. Dan begitu juga malaikat Israel. Itu dia tak pergi mana. Itu dia tak pergi mana lah. Walaupun kita ni najis ke, tak najis ke, ada tokong, tak ada tokong ke, dalam wad pun, kalau ada tokong penuh pun, kalau sampai masa dia cabut nyawa, dia cabut. Malaikat Israel, dia tak ada bantang. Dia tak ada bantang. Tapi malaikat rahmat, malaikat Jibril, Mikail, dia ada pantang dia. Malaikat rahmat, dia ada pantang dia. Yang pertama, kalau nak malaikat ni, rahmat ni, damping ataupun suka dengan kita, bersama dengan kita, yang pertama, jangan ada tokong. Itu dalam kereta, kita pesan dekat anak-anak kita, tak payah gantunglah bebe penuh dalam kereta tu. Buh dalam bilik sudahlah. Abang nak peluk. Abang nak main. Nak peluk. Tapi nak buat hiasan jangan. Kalau malaikat tak dekat dengan kita, maka benda yang tak baik bersama dengan kita. Itu dia jadi kalau tidur mimpi pelik-pelik. Ataupun kereta kerap kali aksiden dan seumpamanya. Jadi kalau kita nak malaikat rahmat tu dengan kita, jangan letak benda-benda yang seumpama tokong. Macam benda yang cukup sifat, kepala dia cukup, telinga dia, badan dia, kaki dia, semua cukup sifat dia. Jangan kita letak sebagai hiasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tak boleh duduk dalam keadaan najis. Kita kena duduk dalam bersih, barulah malaikat suka. Kemudian, yang ketiga, jangan ada anjing. Itu pun di antara pantang malaikat. Satu hari Rasulullah tunggu. Malaikat Jibril kata nak main masa ni. Tiba-tiba Rasulullah tunggu. Lama baru main balik. Sebab apa? Oleh kerana Rasulullah tak sedar anak anjing lari ketika hujan. Pintu rumah Rasulullah tu terbuka. Dan anak anjing tu lari masuk sembunyi belakang pintu rumah Nabi. Lepas anak anjing tu keluar, barulah malaikat Jibril main. Itu di antara pantang para malaikat. Di antaranya anjing. Anjing. Habis. Baik. Kedua, wajib beriman dengan secara tafsir, iaitulah wajib kita ketahui dan percaya ada 10 malaikat ketua-ketuanya yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha termulia
beri tugas tu dengan tugas-tugas yang tertentu kepada malaikat yang ada hubungan. Yang ada hubungan tugas tu dengan kita, iaitulah makhluk Allah Ta'ala yang bernama manusia. Ada kait dengan kita. Yang pertama, wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril ni ketua malaikat. Jibril alaihi salam. Diberi tugas akan Jibril dengan menurunkan wahyu. Wahyu ni pula banyak jenis. Kadang-kadang malaikat Jibril datang dalam rupa yang asal kepada Rasul menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Jibril datang dalam rupa manusia yang kacak, yang handsome. Sampaikan wahyu secara direct. Dan terkadangnya secara bunyi sahaja yang masuk ke dalam telinga Rasul. Dan terkadang melalui mimpi. Dan terkadang yang kelima, melalui bunyi yang begitu kuat seperti tekanan, loceng. Rasulullah tahan sehinggalah berpeluh Rasulullah datang bunyi itu, maka diilhamkan. Hak tu wahyu yang berat. Kebanyakan Rasul dapat dengan melalui Jibril datang kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril ni ketua malaikat, dan jasad Jibril alaihi salam ni amat-amat besar. Kali yang pertama Rasulullah lihat, pengsan. Terkejut. Terkejutnya malaikat Jibril ni amat-amat besar. Sayapnya apabila dia buka, akan katup, akan teduh. Timur dan barat, masyriq wal maghrib. Besarnya malaikat Jibril alaihi salam. Baik. Kemudian kita tengok lagi. Yang kedua, wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Mikail alaihi salam diberi tugas akan Mikail dengan menurunkan hujan dan rezeki. Ni malaikat Jibril dia ada pantang, malaikat Mikail pun dia ada pantang juga. Malaikat Mikail ni menurunkan rezeki dan hujan. Okey. Baik. Jadi rezeki ni dia punca daripada hujan. Ar-rizqu fis sama. Rezeki itu datangnya daripada langit, iaitulah bersumurkan hujan. Mah nak jadi kena ada yang hujan. Ikan nak hidup kena ada yang hujan. Kemudian pokok nak tumbuh kena ada yang hujan. Itulah punca rezeki ni daripada hujan. Ar-rizqu fis sama, punca rezeki ini daripada langit, iaitulah air hujan yang Allah Ta'ala turunkan. Hujan ni merupakan rahmat. Rahmat. Gitu. Baik. Jadi malaikatlah yang menurunkan hujan. Itu kalau tak hujan, kita kena solat istisqa. Kena memohon kepada Allah Ta'ala, bertaubat dengan dosa-dosa kita. Tinggalkan kemaksiatan. Dan sepatutnya COVID ni pun, kerajaan dia kena peringatkan rakyat begitu. Tinggal maksiat, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Barulah Allah Ta'ala turunkan kepada kita rahmat dan mengangkat musibah daripada kita. Baik. Yang ketiga, wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Israfil alaihi salam diberi tugas akan dia, Israfil alaihi salam, meniup sangkakala. Tiup sangkakala yang pertama untuk membinasakan makhluk ini. Tiup sangkakala yang pertama, makhluk ni semua binasa. Dan meniup sangkakala yang kedua. Apabila tiup sangkakala yang kedua, menghidupkan balik sekalian makhluk ini. Jadi ayat untuk tu keliru sikit tu.
Bukan tiup-tiup tu untuk binasakan. Yang membinasakan kita Allah. Bukan dengan sebab tiup tu kita binasa, bukan. Tiup tu sebagai permulaan. Tiup sangkakala yang pertama, Allah Ta'ala binasakan makhluk. Tiup sangkakala yang kedua, Allah Ta'ala kembalikan kita hidup semula. Seperti biasa. Nah, bukan dengan tiup tu kita binasa, ada. Bukan. Ha? Jadi, tiup sangkakala yang pertama sebagai permulaan. Semua makhluk ni Allah Ta'ala binasakan. Tiup sangkakala yang kedua, Allah Ta'ala menjadikan kembali makhluk ni seperti sedia kala. Untuk kita ni bangkit kepada alam mahsyar. Untuk kita pergi kepada padang mahsyar. Sangkakala ni panjang dia daripada timur ke barat. Bainal maghrib, masyriq wal maghrib. Panjang je. Serunai Mikail alaihissalam tu. Okey. Baik. Dan sangkakala tu dia ada beberapa lubang-lubang. Kalau kita nak faham lebih mudah, macam buah ketolak. Dia ada lubang-lubang dia tu. Dan roh kita akan dimasukkan ke dalam lubang tu. Roh orang beriman sama dengan orang beriman. Roh orang fasik sama dengan orang fasik. Roh orang kafir sama orang kafir. Itu keadaan roh. Akan dimasukkan roh kita ke dalam tu, kemudian ditiup. Apabila tiup, roh kita tu akan berterbangan. Apabila berterbangan, hinggap kepada tulang ajbuz zanab. Apabila roh hinggap di tulang ajbuz zanab, terwih. Kita ni macam tumbuh, macam pokok tumbuh, kita ni akan hidup balik seperti biasa. Gitu. Baik. Kemudian yang keempat. Ya, betul. Nak tanya, jadi maksudnya bila tiup sangkakala yang pertama tu, Allah tidurkankah Allah binasakan semua manusia? Hak tu kalau kita tengok kepada hadis, semua akan hancur binasa. Langit, bumi, semuanya Allah matikan. Allah binasakan kita, hancurkan kita ke semuanya. Masa tu roh tak ada lah dalam tu lagi. Tiup sangkakala yang pertama, bunyian tu, maka Allah Ta'ala binasakan kita. Kemudian, sehinggakan Mikail itu pun Allah Ta'ala matikan dia. Allah Ta'ala bagi dia mati dulu. Kemudian duduk lama, baru Allah Ta'ala hidupkan Mikail, tiup sangkakala yang kedua. Masa itulah roh-roh diletakkan dalam serunai itu dan ditiup oleh Israfil, kita ni akan hidup kembali, akan hidup semula daripada mati, kita akan hidup balik. Kemudian yang keempat, wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Israel alaihissalam. Ni tak ada pantang. Dia ni hebat, gagah. Diberi tugas akan dia oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang Maha Termulia memberi tugas kepada Israel alaihissalam untuk mengambil nyawa sekalian makhluk apabila sampai ajal. Tugas dia ambil nyawa orang. Bagi mati. Pasal apa lagu tu? Kerana orang yang mengambil tanah buat lembaga Adam pun Israel. Israel juga. Kebanyakan malaikat yang lain apabila disuruh oleh Allah Ta'ala, bumi ni menangis. Memohon kepada Allah Ta'ala, janganlah ambil kami untuk jadikan manusia. Kerana kalau jadikan anak Adam, kalau dengan sebab mereka ni derhaka kepada Allah, kami turut dibakar. Kami turut kena bakar juga. Kalau mereka buat maksiat, kami pun kena turut terlibat, kena bakar. Janganlah ambil. Sebahagian malaikat tak mampu untuk ambil. Tetapi Israel alaihissalam, dia kata, aku tak peduli. Kerja aku. Allah Ta'ala suruh ambil, aku ambil lah. Kalau manusia ni hati kering. Itu dia tak peduli. Dia tak ada pantang.
sama ada. Jadi pantang tadi saya sebut 3 kan. Ada satu lagi, telanjang. Apabila telanjang, malaikat ni tak akan dekat dengan kita. Malaikat rahmat, malaikat Jibril, Mikail, rahmat tak akan dekat dengan orang yang keadaan telanjang, najis, ada patung dan anjing. 4 ni pantang malaikat. Baik. Adapun Israel alaihi salam, kalau 4 tu buat pun dia akan redah juga. Dia tak ada pantang. Walaupun dalam tandas ke, dalam wak tokong ke, dalam tempat najis ke, dia tetap akan ambil. Apabila sampai masa tibanya ajal, dia akan ambil. Ajal ni sampai masa tempoh hidup. Habis sampai masa tamat dari ayat hidup, dia akan pergi cabut nyawa. Itu yang dikatakan malaikat Israel alaihi salam. Lepas tu kita kata dano pukul 9, hak mati di Kedah, mati di Selangor, mati di London, mati di Jordan, mati di Mekah. Ambil lagu mana nyawa? Maka khilaf 2 pendapat ulama. Satu pendapat ulama dia kata Israel ni ketua. Anak buah dia banyak. Yang sifat macam dia, yang perangai macam dia, yang macam dia ni, anak buah dia banyak. Itu satu pandangan ulama. Satu pandangan ulama lagi, dia kata Israel ni besar. Dunia ni seolah-olah macam pinggan ni. Bagi dia tu. Dia nak jemput kutil kat mana pun, dia dah ambil. Setengah ulama kata lagu tu. Kedua-dua kita boleh terima. Kita boleh terima. Kemudian yang kelima, wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Munkar dan Nakir diberi tugas akan dia oleh Allah Ta'ala untuk menyoal dan menyeksa orang yang mati. Yang derhaka kepada Allah Ta'ala di masa di dalam kubur. Jadi malaikat Munkar dan Nakir, Allah Ta'ala bagi tugas untuk menyoal si mati di dalam kubur. Melainkan beberapa orang yang Allah Ta'ala beri istimewa tak disoal. Seperti Anbiya, Awliya, Hufaz, ahli-ahli yang menghafal Quran, yang beramal dengan Al-Quran. Orang yang mati syahid. Ni Allah Ta'ala bagi bebas. Tak kena soal. Tak kena soal. Ini cerita mimpi Awliya. Kita boleh ambil pengajaran. Orang mimpi si bawah ni orang alim nahu atas muka dunia ni. Lepas tu, malaikat mai dalam mimpi tu, dalam mai kepada si bawah ni mati, meninggal dunia. Maka orang ke bumi lah. Apabila ke bumi, anak-anak murid dia, orang-orang yang soleh, bermimpi. Mimpi malaikat Munkar Nakir mai nak soal si bawah ni. Seorang ulama yang alim nahu di atas muka dunia ni. Maka apabila malaikat tanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kau? Siapa Tuhan kamu? Dia tanya, Man tu kalimah apa? Dia tanya malaikat, Man tu kalimah apa? Cerita betul ke cerita orang ni cerita orang mimpi. Orang soleh mimpi. Okay. Si Ni bawah sebagai ni orang apa? Si bawah ni dia ulama nahu lah di atas muka dunia ni, dan saya Negeri tak pasti. Negeri mana tak tahulah. Hatu kita kena kaji lain. Biar data dia tu. Dia tokoh sama ada Arab atau Ajam. Wallahu alam, kita kena kaji lain sejarah dia. Si bawah ni dia ada guru namanya Syekh Khalil. Syekh Khalil ni ajak dia. Apabila ajak dia, Allah Ta'ala bagi kat dia ni alim sungguh nahu. Sehingga dia khilaf dengan guru dia, apabila dibincang, menang si bawah.
Dia tanya guru dia, kalimah isim apa yang paling tinggi sekali? Tu dia kata isim domer. Dia kata tak. Tak. Nah. Betul? Dia nak tegak tok guru dia tak tegak terus. Dia mai rumah tok guru dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Tok guru dia kata waalaikumsalam. Siapa tok guru dia kata? Ana. Aku isim domer. Tok guru dia aku ni siapa dia aku. Siapa dia aku. Dia balik. Lepas tu dia main pula. Ketuk pintu. Ketuk-ketuk. Assalamualaikum. Siapa tu dia? Man. Siapa? Dia jawab, Ana. Aku. Tak kenal aku. Siapa dia? Main pula. Assalamualaikum. Man. Tu dia tanya. Si bawah. Ni Syekh Khalil tanya. Si bawah kata, Ana. Dia kata ni, aku kenal dah dengan anak muridku. Bukan isi domer. Yang tinggi sekali. Yang tinggi, isim alam. Kalau tu udah, man, siapa? Si bawah. Kenal terus. Dia khilaf dengan tu dia kalah. Malulah tu guru tu. Aku nak ajak anak murid pandai daripada aku. Nak ajak orang nak kena pencen lah. Maka dia masuklah pi uzlah. Asingkan diri. Dia tak mengajak lah. Anak murid pandai daripada dia. Lepas tu nak buat macam mana? Dia doa, ya Allah, kurniakanlah kepada aku satu ilmu. Yang mana ilmu yang Allah Ta'ala kurnia ni, jangan bagi kat si bawah. Jangan bagi kat si bawah. Macam tu usilat lah kalau semua buah dia bagi. Anak murid kilah-kilah dia tu tak ada buah nak bagi dah. Nak jakbar. Tu usilat dia taruh juga satu dua buah. Pasal buah ni hampa tak ada. Aku yang ada. Dekat nak mati baru aku bagi. Maka Allah Ta'ala kurnialah kepada guru dia Syekh Khalil ilmu arub. Iaitu ilmu syair. Timbang syair. Musta'ilun, mustaf'ilun. Satu wazan. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Dia dengar suara burung dalam hutan. Lepas tu Allah Ta'ala bagi ilham susun syair. Kalau kita habis dengan A belakang, A. Lepas tu H. A, H, ataupun A, H, di belakang tu. Itu orang panggil ilmu arud. Nak susun, nak timbang wazan. Ni si bawah tak boleh ilmu ni. Si bawah tu orang mana, Arab atau Ajam, tu kita kena kaji balik sejarah biodata dia. Kita kena kaji kembali. Jadi cerita tadi, walaupun lawak, kita boleh buat cerita lawak lah. Tapi, betul tak betul itu, wallahualam. Tapi, diriwayatkan mimpi orang soleh. Mimpi orang soleh. Mimpi orang soleh ni boleh kita ambil pakai. Kita boleh ambil pakai. Pasal apa sampai dia boleh tanya iman lagu tu? Ada iman dia elok. Kita pun kena iman bagi elok. InsyaAllah selamatlah soal muka nakir tu. Tu pengajaran dia. Habis. Wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Munkar dan Nakir diberi tugas akan dia oleh Allah Ta'ala untuk menyoal orang dalam kubur dan menyeksa orang yang mati yang derhaka kepada Allah Ta'ala di dalam kubur. Tugas mereka soal, tak boleh jawab, mereka diberi tugas oleh Allah Ta'ala seksa mayat di dalam kubur. Dia bertukar wajah. Kalau mai kepada orang yang soleh, orang beriman, wajahnya berseri dan cantik. Tapi kalau dia mai kepada orang yang kafir, munafik, fasik, dia mai dalam rupa yang cengeng, menakutkan. Dan suaranya amat kuat. Dan dia pegang tongkat besi. Kalau tak boleh jawab, dia tibai tu. Dia tibai kita tu akan masuk kita ni ke dalam tanah. Beberapa hasta. Garangnya, cengengnya malaikat Munkar dan Nakir ni. Tapi kalau mai kepada orang beriman, dalam rupa yang menyenangkan, menyeronokkan. Habis itu. Munkar dan Nakir. Habis itu. Kadang-kadang mai tak tanya. Orang iman elok. Tak tanya lah.
main senyum tu. Lepas tu diberi nikmat. Diberi nikmat kepada si mati. Habis. Kemudian yang keenam wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Raqib dan Atid diberi tugas akan dia oleh Raqib dan Atid oleh Allah Ta'ala untuk mencatat. Allah Ta'ala yang maha termulia itu beri tugas kepada Raqib dan Atid untuk mencatat ataupun menulis amalan kebajikan ataupun kejahatan seseorang hamba daripada mukallaf hinggalah kepada kita mati. Mula daripada tarikh balik sampai mati, semua percakapan, pertuturan dan semua perbuatan kita dicatat oleh malaikat. Dicatat oleh malaikat. Kalau buat taat, diganda 10. Kalau buat jahat, tulis 1 ya. Kalau kita ni niat nak buat baik, tulis. Kalau niat buat jahat, tak tulis lagi. Kalau buat jahat, tulis 1. Kalau buat baik, digandakan kepada 10. Catatan. Dan akan dihisap oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Habis. Kalau Allah Ta'ala tak hisap kita pun, Allah tahu dah. Nak buh syurga ke neraka ke. Tapi pasal apa kena catat? Untuk menyatakan keadilan Allah Ta'ala. Untuk menyatakan keadilan Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang tu depan orang nampak baik. Tapi belakang tak baik. Na'udzubillah. Di akhirat tak boleh tipu. Kerana Allah Ta'ala hisap kita. Hisap itu untuk menyatakan keadilan Allah. Sama ada baik sungguh ke orang ni. Ataupun depan orang lain, belakang orang lain, atau akan didedahkan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Semua manusia akan dipertontonkan dengan amal kita, dihisap oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Habis itu. Sikit lagi kita nak mati dah. Anak demam hari ni. Tolong doa lah, moga Allah Ta'ala bagi dia sihat. Okey. Sat. Boleh nak biar. Gitu. Kemudian yang ketujuh, wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Malik Ridwan. Kita ni, kita kata Malik jaga neraka, Ridwan jaga syurga. Bukan lagu tu. Yang jaga syurga Malik Ridwan. Yang menjaga neraka Malik Zabaniyah. Gitu. Itu baru tepat. Kita kata yang jaga syurga Ridwan, yang jaga neraka Malik. Yang sebenarnya yang jaga neraka itu Malik Zabaniyah. Yang menjaga syurga Malik Ridwan. Baik. Wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Malik Ridwan diberi tugas akan dia untuk menjaga syurga. Ni cantik tak sangka lah ni. Bila sebut syurga, penjaga pintu pelayan dia pun memang luar biasa. Kemudian yang ke-8, wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Malik Zabaniyah. Ni diberi tugas akan dia untuk menjaga neraka. Ni senyum tak ada. Senyum tak langsung. Garang, cengih. Tu Pak Sumit. Kalau orang dia kata, syurga ni apa ingat orang, neraka ni apa ingat orang baik semua? Apa ingat orang jahat semua ke dalam neraka ni? Apa ingat orang jahat semua ke dalam neraka ni? Tak. Tu malaikat pun duk jaga neraka. Baik malaikat. Makna je dia nak tegur kita. Kita ni baik. Jangan rasa ahli syurga lagi. Boleh jadi neraka pun boleh jadi. Supaya kita ni buang keakuan, ananiah kita. Jangan ujub. Jangan perasan kata kita ni ahli syurga. Jangan. Tak tentu lagi. Hak baik pun boleh masuk neraka. Tu Pak Su kata, malaikat jangan neraka tu baik. Bukan dia buat dosa apa-apa. Cuma diberi tugas oleh Allah jaga. Gitu. Kita ni pun
Jangan kita perasan kita ahli syurga. Kita berharap. Tapi kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala terima kita. Itu sifat hamba berhajat. Ya ayuhan nas, antum fukhara ilallah. Wahai sekalian manusia, kamu ni berhajat kepada Allah Ta'ala. Sifat kita kena berhajat. Jangan sombong. Jangan rasa kita ni ujub. Rasa baik, jangan. Jadi takat itulah dulu. 10 malaikat. Serta tugasnya malaikat Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, Israfil alaihissalam, Israel alaihissalam, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik Ridwan, Malik Zabaniyah. Itu 10 ketua yang diberi tugas oleh Allah Ta'ala. Dan tugasnya ada hubung kait dengan kita. Dan malaikat ni banyak. Yang jaga ayat Quran. Yang jaga huruf Quran. Yang jaga tumbuh-tumbuhan. Malaikat ni amat banyak. Amat banyak sekali di atas muka bumi. Makhluk Allah Ta'ala yang paling banyak. Penuh langit, penuh bumi. Malaikat. Malaikat. Tu kadang-kadang orang tu aksiden, pelantin, terbang. Motor tu hancur. Tapi tuan tak jadi apa. Pasal apa? Malaikat sambut. Malaikat pelihara. Itu dalam peperangan ahli Badar. 300 orang lebih. Tetapi nampak ribuan orang. Sehingga akan mati ramai orang. Dengan Allah Ta'ala turunkan tentera-tentera malaikatnya untuk memerangi musuh. Amat-amat banyak. Jadi minta maaf lah. Sakat tu dulu. Anak Dr. Yak ni. Ibu dia pergi sekolah. Kemudian kita berhenti di sini dulu. Muka surat 37. Rukun iman yang keempat. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa humma min a'zamin ni'am wa kafa bihi ma min ni'amah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dah bagi sirap Panadol ke anak tu? Ibu dia bawa pi dah. Ibu dia bawa pi kemarin ke klinik. Doktor tak cek, cuma bagi ubat je. Dia kata sekarang ni demam, dia tak cek dah, bagi ubat. Jadi pagi ni tak bagi lagi lah. Dia baru bangun. Bagi ubat demam dulu, lepas tu jelung. Kalau panas sangat, ambil ayam. Baik.